kita ada satu segmen wawancara. Ini berkenaan dengan mengenali profession jurupulih cara kerja. Siapa tahu ya, jurupulih cara kerja ini juga merupakan profession dan juga ada tugas ya dan juga tanggungjawab individu-individu yang melaksanakannya ya. Jadi alhamdulillah bersama kita dua narasumber yang mana mereka ini adalah di antara pegawai ataupun petugas yang bertanggungjawab dalam jurupulih cara kerja ini. Berada di sebelah kiri Mahirah Yang Mulia Puan Pengiran Nurul Bibiyanti binti Pengiran Suhaili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga di sebelah beliau Yang Mulia Siti Nur Kristina binti Haji Muhammad Anas, juga seorang jurupulih cara kerja. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Pertama sekali junjung kasih dan juga ribuan terima kasih ya kita ucapkan di atas kesudian tetamu kita ini hadir pada pagi ini untuk bersama kita mengongsikan ya profession mereka sebagai jurupulih cara kerja ini ya. Jadi untuk lebih lanjutnya saya serahkan kepada Mahirah terlebih dahulu untuk bersama dengan tetamu kita ini. Silakan Mahirah. Iya, jadi kita ingin mengetahui berkenaan dengan sedikit pengenalan berkenaan dengan profession jurupulih cara kerja. Tapi sebelum itu mungkin di antara puan lah ya mungkin dapat mengungsikan apa itu sebenarnya pemulihan cara kerja ni. Okey. Terima kasih Mahirah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemulihan cara kerja ialah yang mana lebih dikenali dengan nama occupational therapy bahasa Inggerisnya. Okey. Profession ini adalah salah satu profession di bawah profession kesihatan bersekutu di Kementerian Kesihatan. Okey. Kerjaya ini memerlukan latihan yang khusus di mana jurupulih cara kerja dimestikan untuk berdaftar di Majlis Profession Kesihatan Bersekutu Brunei Darussalam sebelum dibenarkan untuk berkhidmat bertugas di mana-mana tempat bertugaslah. Okey. Secara ringkasnya, pemulihan cara kerja adalah perkhidmatan pemulihan yang memberi fokus terhadap keupayaan pesakit dalam melakukan atau membuat aktiviti-aktiviti seharian. Fungsi utama profession ini ialah memberikan khidmat rawatan yang terputik agar pesakit dapat kembali berfungsi ke tahap optima dan berdikari dalam aktiviti seharian maupun pekerjaan produktif ataupun aktiviti riadah. Mungkin yang akhir sekali yang perlu ditekankanlah yang tugas utama bagi pemulihan cara kerja, kami membuat lawatan ke rumah-rumah pesakit bagi memastikan keselamatan dan memaksimalkan fungsi pesakit di dalam rumah. Kalau Pengiran sendiri sudah berkecimpung dalam dunia jurupulih cara kerja ini sudah berapa tahun? Alhamdulillah Walia. Saya sendiri sudah bertugas dari 2010. Kalau Puan Kristina sendiri? Saya pula sejak tahun 2016. Ya, jadi alhamdulillah 7 tahun. 7 tahun. Alhamdulillah. Kerja ya. Saya sendiri kurang mengetahui sebenarnya ni. Rupanya ada ya profession jurupulih cara kerja ataupun Inggerisnya tadi occupational therapy. Occupational therapist ya. Therapist lah ya. Kiranya puanan ya. Baik. Puan Nur Kristina, ingin kita ketahui juga ni ya. Pada masa ini berapa orangkah jurupulih cara kerja ataupun occupational therapist yang berkhidmat ni di negara kita ni Brunei Darussalam ini? Jumlah jurupulih cara kerja yang sedang berkhidmat di bawah Kementerian Kesihatan ialah 24 orang dan kesemuanya adalah orang lokal kita ni. Walau bagaimanapun keseluruhan jurupulih cara kerja yang berdaftar di bawah Majlis Profession Kesihatan Bersekutu Brunei Darussalam ada 41 orang. Jurupulih cara kerja ini memang di bawah Kementerian Kesihatan? Kementerian Kesihatan ada juga yang di Kementerian Pendidikan dan yang di klinik hospital di hospital swasta.
Okey. Ya. Ya. Jadi kalau ingin kalau boleh tahu lah ya berkenaan dengan antar bidang tugas dalam juru pulih cara kerja dan siapakah yang memerlukan perkhidmatan juru pulih cara kerja ni? Semasa perkhidmatan ini ditubuhkan pada tahun 1972, rawatan hanya diberikan untuk pesakit-pesakit psikiatri saja. Alhamdulillah perkhidmatan kami semakin berkembang dan meliputi pelbagai bidang-bidang kepakaran yang lain seperti program pemulihan jantung, pemulihan neuromedical, neurosurgical, ortopedik, pediatrik, pengurusan luka terbakar, pengurusan limfedema, mastektomi dan juga penilaian memandu untuk orang kurang upaya. Jadi rawatan-rawatan ini diberikan kepada pesakit sama ada semasa mereka berada di dalam ward atau inpatient ataupun sebagai pesakit luar atau termasuk community atau kedua-duanya. Jadi Puan, pengirannya, siapa yang memerlukan perkhidmatan ini tadi? Kalau kita ni boleh tahulah ya, macam mungkin ada kriterianya, faktor-faktor utama yang boleh diambil kira ya. Macam orang ini memang boleh diberikan terapi occupational terapi pesakit yang boleh menerima perkhidmatan pemulihan cara kerja ni indah terhad ataupun kepada satu peringkat umur sahajalah ia merangkumi berbagai-bagai masalah lah kepada itu mungkin yang dapat dijadikan contoh bagi pesakit yang selepas kena stroke, mungkin warga emas yang masuk hospital, dia punya fungsi ataupun kemampuannya tu makin melemah untuk membagi pasal ia bertahan kan. Kadang-kadang pesakit yang macam terutama warga emas ni bolehnya orang bahasa Inggerisnya decondition boleh menjadi lemah. So di sana pemulihan cara kerja boleh dirujuk bagi memastikan diorang pulang ataupun balik dari hospital dengan selamat. Jadi mereka ini memang menuju ke hospital sahajalah ataupun pihak Puan yang mengenal pasti mana-mana individu yang kurang berkemampuan. Itu tertakluk di mana rujukan yang kami terima lah. Pasalnya rujukan tidak terhad juga dari hospital ataupun dari doktor-doktor di dalam ward. Ada yang datang sendiri juga? Doktor-doktor yang dari klinik pun boleh juga merujuk arah kami lah. Tapi selalunya masalah-masalah yang mereka hadapi ini adalah dari segi kondisi kesihatan. Boleh diringkaskan macam itulah. Ya, jadi kalau boleh ingin tahu juga berkenaan dengan berkenaan dengan rekomendasi daripada pihak Puan sendiri. Mungkin ada di antaranya yang baru saja mengetahui profesi juru pulih cara kerja ini. Mungkin bagaimana kiranya mereka berminat untuk siapa yang berminat, terutama untuk pelajar-pelajar tingkatan 6 yang ingin menjadi seorang juru pulih cara kerja, kami sarankan mereka untuk mendapatkan penempatan clinical attachment di unit kami untuk menolong mereka memahami dengan lebih lanjut mengenai profesi ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang kami berikan. Ditekankan juga kepada pelajar-pelajar untuk memastikan program sarjana yang diambil nanti adalah program sarjana yang betul, iaitu program sarjana dalam pemulihan cara kerja atau Bachelor Science in Occupational Therapy. Biasanya program ini ditawarkan di beberapa universiti di United Kingdom atau Australia. Biasanya universiti ini memerlukan keputusan GCE A-level sekurangnya BBB dalam subjek sains. And then selepas mereka menapkan perjanjian, mereka hendaklah berdaftar di bawah Majlis Profession Kesihatan Bersekutu Brunei Darussalam. Jadi pada ketika ini pun adakah di antara para mahasiswa ataupun pelajar-pelajar kita ni yang menjalani pendapatan industri sebagai juru pulih cara kerja ini? Alhamdulillah, seperti yang saya ketahui memang ada para siswi yang sedang membuat pengajian di universiti di United Kingdom buat masa sekarang. Baik, kita ingin ketahui juga ni berkenaan dengan tajuk kita pagi ini ya, bagaimana orang-orang awam mendapatkan perkhidmatan pemulihan cara kerja?
Untuk mendapatkan perkhidmatan pemulihan cara kerja, orang ramai bolehlah mendapatkan rujukan daripada doktor-doktor di hospital-hospital kerajaan atau klinik berdekatan. Ini untuk memastikan rawatan yang diberikan adalah bersesuaian dengan keperluan pesakit itu. Perkhidmatan pemulihan cara kerja di bawah Kementerian Kesihatan ada di semua hospital-hospital kerajaan kecuali Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong, di mana Jurupulih Cara Kerja membuat visiting service 2 kali sebulan sahaja ataupun sekiranya ada keperluan. Ya, Alhamdulillah. Jadi apa yang turut kita difahamkan juga, yang mana esok pada hari Jumaat iaitu 27 Oktober adalah Hari Jurupulih Cara Kerja sedunia. Jadi apakah tema untuk tahunan ini, Puan? Betul sekali, Mahirah. Alhamdulillah, sambutan Hari Pemulihan Cara Kerja Sedunia ataupun World Occupational Therapy Day pada tahun ini bertemakan Unity Through Community. Di mana tema ini selaras dengan tugas dan tanggungjawab Jurupulih Cara Kerja, di mana kepentingan dan keselamatan pesakit diutamakan bukan saja di hospital tetapi dilaratkan juga di dalam komuniti. Dari kata lain, perpaduan dan kerjasama yang kuat di antara pesakit dan juga keluarga ataupun mana-mana pihak yang berkenaan boleh menjamin kehidupan pesakit dalam bermasyarakat yang sihatlah. Jadi untuk Jurupulih Cara Kerja tahun ini di negara kita di Brunei Darussalam ada sesuatu yang istimewa disediakan? Alhamdulillah, memang setiap tahun unit pemulihan cara kerja memang membuat sambutan tersendirilah untuk bagi meraihkan hari sambutan pemulihan cara kerja sedunia. Alhamdulillah ya. Jadi itulah kita ni sama-sama memperingati profession sebagai jurupulih cara kerja ini dengan sama-sama meraihkannya besok tanggal 27 Oktober ya 2023 Masihi ini ya. Baik, ingin kita ni ketahui juga ini untuk menjadi seorang ataupun menjadi seorang jurupulih cara kerja ini, apa latar belakang pendidikan yang mungkin diperlukan ya bagi mereka yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang ini, Puan? Okey, mungkin secara ringkasnya boleh diberitahu seperti saya beritahu tadi, kami punya kerjaya ia memerlukan latihan yang khusus. So, latar belakang yang seperti Dayang Christina beritahu tadi memang berbentuk dari subjek-subjek sains lah, seperti biologi, chemistry, sociology ataupun psikologi. Kira kriteria kemasukan untuk universiti itu terpulang kepada universiti-universiti yang dipilih. Selalunya ia punya requirement memang GCE A-level BBB. Memang meningkat dari tahun ke tahun lah, mengikut requirement dari universiti. Okey, baik, A-level ya. Jadi itulah kriteria yang diperlukan untuk menjadi seorang jurupulih cara kerja ini. Jadi profession ini sebenarnya merawatkan ataupun hanya memberikan terapi ataupun nasihat? Memang ia merangkumi semua pasal dari jurupulih cara kerja kami melihat pesakit itu sebagai one whole, di mana kami merawat jua, di mana kami memberi nasihat jua, bukan terhadap kira pesakit. Kira macam counselling gitu? Lebih kepada patient education terutama dengan keluarga lah jua. Ya, jadi ada yang bertanya juga, katanya sekali lagi mungkin dapat dikongsikan lokasi-lokasi tempat perkhidmatan untuk jurupulih cara kerja ini. Lokasi-lokasi perkhidmatan pemulihan cara kerja ada di semua hospital-hospital kerajaan. Kami juga ada di CDC unit Child Development Center Kiarong. Pekerjaan ataupun perkhidmatan kami itu tidak terhad di dalam hospital sahajalah, memang ada di dalam komuniti. Komuniti di mana Child Development Center itu memang di komuniti lah, seperti mungkin Mahirah ataupun Wali tahu memang di Kiarong terletaknya. Tapi itu memang di bawah Kementerian Kesihatan juga.
Ya. Baik, Puan Christina, mungkin ada senario ni ataupun jalan penceritaan ya, bagaimana seorang pesakit itu ya mendapatkan rawatan dan juga proses yang dijalankan sehinggalah beliau dapat kembali bertugas ataupun bekerja dengan lebih produktif dan juga normal seperti biasa ni. Patient-patient yang sebelum inilah. Ya, okay. Saya akan membagi contoh bagi untuk pesakit yang memerlukan pemulihan tangan. Usually selepas pesakit-sakit ini Pemulihan tangan maksudnya macam mana dia? hand therapy. Terapi tangan, pemulihan tangan. Jadi biasanya pesakit-pesakit ini akan pergi ke doktor ortopedik untuk mengadu sama ada mereka ada patah tangan, patah jari. Jadi selepas berjumpa dengan doktor, doktor akan membuat rujukan ke perkhidmatan kami iaitu hand therapy ataupun pemulihan tangan untuk kami melihat untuk memberi exercise yang berpatutan. Dan selepas itu kami akan membuat review dalam masa 4 ke 6 minggu untuk memberi rawatan selanjutnya sampai mereka boleh boleh menggerakkan tangan atau jari itu seperti sebelum mereka selepas terapi itulah. Saya ikut berperingkat-peringkat. Jadi maksudnya dalam masa proses pemulihan itu mereka tidak dapat menjalankan tugas dengan seperti normal maksimal. Jadi diperbantukanlah kepada jurupulih cara kerja ini untuk membuat terapi tersebut sehingga mereka pulih seperti biasa. Selain daripada tangan apa lagi ada? Kami juga membuat praktis berjalan untuk orang selepas amputation ataupun lepas berpotong kaki. Yes. And then kami juga melihat kanak-kanak yang kena diagnose oleh dengan autism, speech delay, cognitive impairment. Ada juga kami punya rakan kerja yang melihat pesakit-pesakit psikiatri. Ya, jadi the area tu sangat besar sangat besar lah, bukan sahaja di hospital. Disebabkan kita tidak tahu, itulah yang kita ingin mengetahui sebenarnya apa yang mereka jalankan itu adalah antara salah satu tujuan sebenarnya ni kita ni memberikan sebagai profession jurupulih cara kerja ini, Mahira. Ya, jadi selain daripada platform yang kita gunakan melalui pemberitaan daripada wawancara, mungkin ada jeraya wara atau bagaimana untuk memberikan pengetahuan lebihlah kepada orang ramai berkenaan dengan profession sebagai jurupulih cara kerja ni, Puan. InsyaAllah memang dalam perancangan Mahira mungkin akan diberitahu di kemudian hari ataupun tarikh yang telah ditetapkan nantilah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada media sosial yang boleh kami ikuti ataupun follow up? Mungkin buat masa sekarang boleh bagi orang ramai yang ingin mengetahui lebih lanjut boleh terus menuju ke unit pemulihan cara kerja di daerah masing-masing ataupun menghubungi kami melalui talian jugalah, talian dari hospital masing-masing. Baik, alhamdulillah ya. Jadi itulah sedikit perkongsian kita pada pagi ini mengenali profession jurupulih cara kerja, dan di hujung wawancara kita ini kita ingin mengetahui lah ya, mungkin ada nasihat, saranan dan juga sesuatu yang ingin disampaikan lah ya di penghujung wawancara kita ini, khusus bagi penonton-penonton kita ini yang mungkin berhasrat atau berkecimpung dalam profession sebagai jurupulih cara kerja ini. Pengiran terlebih dahulu, pengiran. Okey, mungkin kepada orang ramai yang ingin mengetahui profession jurupulih cara kerja ini, disarankan supaya membuat penetapan lah ataupun attachment kepada unit kami untuk mengetahui lebih lanjut apa yang tugas-tugas kami seharian yang kami buat dengan pesakit-pesakit. Jadi ingin menambah lagi lah. Jadi mereka akan ditempatkan di beberapa perkhidmatan kami lah. So bukan sahaja di ward untuk melihat pesakit di bawah neuromedical. Mereka juga akan membuat kirakan melihat apa kami buat dengan kanak-kanak, apa kami buat dengan orang dewasa yang melakukan terapi, yang memerlukan terapi, dan juga di ward untuk berjumpa dengan pesakit-pesakit warga emas juga. Jadi mereka at least kalau
kalau sekiranya mereka melakukan pendapatan klinikal itu, mereka akan dapat lebih memahami lagi dengan lebih dalam mengenai profession inilah. Jadi itu yang kami sarankan untuk kalau sesiapa yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kami punya perkhidmatan. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi apa-apa kita ucapkan terima kasih ya kepada Puan Pangeran Nurul Bibianti binti Pangeran Suhaili, merupakan jurupulih cara kerja, dan juga bersama dengan Yang Mulia Puan Siti Nur Kristina binti Haji Muhammad Anas, iaitu jurupulih cara kerja. Alhamdulillah, terima kasih kerana telah memberikan sedikit pencerahan ya berkenaan dengan profession jurupulih cara kerja. Alhamdulillah, kita sudah pun berkenalan ya dengan profession ini, dan kita harapkan mudah-mudahan apapun informasi dan juga maklumat telah dikongsikan akan mendapat satu manfaat kepada penonton kita. Dan apatah lagi esok merupakan sambutan Hari Profesion Jurupulih Cara Kerja ya sedunia, yang akan disambut pada esok hari pada hari Jumaat, iaitu 27 Oktober 2023. Selamat menyambut Hari Profesion Jurupulih Cara Kerja ya kepada tetamu-tetamu kita ni. Mudah-mudahan ke depannya akan terus menyumbang bakti kepada orang-orang kita ni lah khususnya ya dalam sama-sama membaik pulih ya cara kerja mereka, insya-Allah ya. Jadi ribuan terima kasih dan juga jujur kasih sekali lagi. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.